Forum Ekonomi Dunia WEF memilih Malaysia sebagai lokasi bagi membangunkan pusat revolusi perindustrian keempat yang pertama di ASEAN. Revolusi Industri 4.0 ini telah diperkenalkan pada tahun 2016 yang merupakan satu bentuk kemajuan dalam peradaban dan ketamadunan manusia. Kementerian Perpaduan bakal menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan di peringkat nasional bagi memperkasakan penghayatan terhadap 5 prinsip rukun negara bagi membina perpaduan yang lebih erat dalam kalangan masyarakat. Pendidikan dan juga revolusi industri 4.0. Apa itu Lambang Kenegaraan Malaysia? Lambang Kenegaraan Malaysia berfungsi sebagai pemangkin ke arah pemekasan dan kecemerlangan mendepani cabaran industri revolusi 4.0. Patriotisme dan nasionalisme terhadap tanah air diterjemahkan melalui penglibatan dan sumbangan warga masyarakat secara langsung dan sebaliknya dalam negara yang menjadi tunjang utama dalam agenda pembangunan negara. Lambang kenegaraan meliputi jata negara, lagu negaraku dan bahasa kebangsaan. Lambang-lambang ini mampu memperterjemahkan identiti Malaysia di pesada dunia sebagai sebuah negara berdaulat, bermaruah, harmoni dan aman dalam kepelbagaian masyarakat. Jata negara adalah satu lagi lambang identiti Malaysia selain bendera jalur gemilang dan lagu kebangsaan negaraku. Tanah Melayu sudah memiliki jata sejak tahun 1895. Objektif dan isu kajian. Yang pertama, memahami dan menangani cabaran berkaitan jata negara yang memberikan aspek pembangunan tidak menghapuskan rasa nasionalisme negara yang melibatkan perkara-perkara seperti isu Malaysia menghina lambang negara secara tersurat maupun tersirat. Yang kedua, untuk memastikan menggunakan bahasa kebangsaan menjadi medium penting untuk menyatu padukan pelbagai kaum di Malaysia termasuk penggunaan bahasa kebangsaan dari sektor ekonomi maupun sektor pendidikan sebagai cabaran masyarakat Malaysia untuk mengadaptasi dalam dunia IR 4.0. Malaysia akan menggunakan bahasa Melayu dalam setiap urusan rasmi negara termasuk mesyuarat dan persidangan antarabangsa sebagai usaha memartabatkan bahasa kebangsaan. Sudah sampainya kita bangga dengan bahasa kita dan kita perlu bertanggungjawab untuk memperkasakan bahasa kita. Meningkatkan kesedaran rakyat Malaysia akan kepentingan menghayati lagu kebangsaan yang harus berpegang teguh kepada ajaran agama dan taat kepada Tuhan, serta menyeru rakyat dari pelbagai kaum dan agama supaya bersatu padu serta berkorban untuk negara. Negara kita tunggaknya masih majoriti Melayu dengan penegasan prinsip-prinsip dalam perlembagaan tentang kedudukan Islam, agama persekutuan, bahasa Melayu dan hak keseimbangan Melayu serta raja-raja Melayu. Tetapi negara ini adalah negara pelbagai. Yang dikesan menghina jata negara. Kali ini, ia tidak boleh dimaafkan. Sebaliknya, tindakan tegas akan diambil terhadap pihak tidak bertanggungjawab. Nama dan simbol kebesaran negara itu adalah sesuatu yang sakral yang mesti dihormati. Dalam aspek pembangunan jata negara, rakyat Malaysia menghina lambang negara secara tersurat atau tersirat. Rasa tidak puas hati terhadap pentadbiran negara ditunjukkan dengan kritikan yang tidak beretika tanpa mempertimbangkan akibat yang akan timbul daripada tindakan mereka. Penggunaan teknologi dan data dalam era revolusi 4.0 memerlukan kemahiran penggunaan bahasa Inggeris yang menyebabkan sukar untuk menafsirkan semula data ke dalam bahasa Melayu. Di mana perjuangan bahasa Melayu adalah untuk perpaduan? Di mana mahu belajar arti kesetiaan jika sejarah negara mereka lupakan? Rakyat harus berpegang teguh kepada ajaran agama dan taat kepada Tuhan. Maksud seni kata lagu negaraku ialah memohon rahmat dan perlindungan daripada Tuhan untuk Raja agar selamat memerintah negara. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menzahirkan rasa bangga apabila diberitahu Malaysia merupakan negara contoh kepada masyarakat dunia kerana berjaya membentuk perpaduan antara kaum. Bagi kumpulan kami, kaedah kajian yang kami gunakan adalah kaedah kualitatif
dengan memfokuskan sumber sekunder sebagai tinjauan awal. Penelitian yang dilakukan terhadap artikel yang berkaitan iaitu yang pertama, lambang kenegaraan dalam arus IR 4.0 di laman web rasmi atau tidak rasmi. Yang kedua adalah melihat forum atau wawancara di tempat yang membahaskan oleh orang yang berpengalaman. Yang ketiga adalah menganalisis teks perlembagaan dan lambang kenegaraan dalam arus IR 4.0 dengan mencari maklumat fizikal pada buku perlembagaan dan lambang negaraan. Perdana Menteri mengarahkan sebarang surat rasmi oleh mana-mana pihak sama ada dari pihak kerajaan maupun swasta diutuskan dalam bahasa Melayu. Susulan itu beliau berkata jika surat berkenaan diutus dalam bahasa selain bahasa kebangsaan, Bahasa kebangsaan ia perlu dikembalikan. Laman Sesawang. Asal mula dan sejarah perkembangan patriotisme telah wujud seiring dengan kewujudan manusia itu sendiri. Sarjana Muda Awang Had Saleh 1955 telah menjelaskan bahawa patriotisme telah muncul dalam peradaban manusia. Elemen tersebut wujud sejak manusia hidup dalam komuniti kecil dan terasing hingga kewujudan pola tempatan besar. Seperti Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban dan sebagainya dapat hidup dalam keadaan harmoni. Masyarakat pelbagai kaum di Malaysia sudah hidup bersatu padu dan saling memerlukan antara satu sama lain. Malaysia telah mengalami peralihan sejarah yang hebat sehingga terbentuknya tanah air merdeka pada 1957. Semangat patriotisme telah ditunjukkan oleh generasi terdahulu yang sanggup berkorban nyawa mempertahankan negara merupakan suri teladan yang perlu disuburkan. Wawancara Bill Thornton 1998 menjelaskan bahawa patriotisme bermaksud perasaan atau semangat cintakan negara. Menurutnya, tidak ada bangsa, keluarga, pasukan dan kumpulan dalam apa bentuk pun boleh berfungsi dengan baik, melainkan semua ahli cintakan negara. Tanah Malaysia ini wujud di atas janji nenek moyang kita. Semangat patriotisme khususnya dalam dunia globalisasi dan ledakan era teknologi, maklumat merupakan salah satu komponen yang penting. Makalah yang kami cari adalah yang bertajuk Semangat Patriotisme melalui lagu-lagu patriotik. Kajian persepsi beberapa orang belia di Kota Kinabalu, Sabah, bagi meraihkan lagu-lagu patriotik dalam masyarakat dan juga dalam antara golongan muda. Ini menegaskan mengenai sumbangan belia khususnya sebagai pelapis negara bagi bertujuan untuk membangkitkan elemen patriotisme. Dapatan penulisan menyatakan bahawa maklum balas daripada golongan belia adalah elemen kontemporari yang perlu dimasukkan dalam lagu-lagu patriotik agar sentiasa segar dan sesuai dalam perubahan zaman. Jurnal ini ditulis oleh Mahat Jamal, tajuk Semangat Patriotisme melalui lagu-lagu patriotik, kajian persepsi beberapa orang belia di Kota Kinabalu, Sabah pada tahun 2015. Jata Negara adalah lambang rasmi kerajaan Malaysia dan diwartakan oleh Raja-Raja Melayu pada 30 Mei 1952. Kesimpulan daripada video ini, keprihatinan dan penghayatan terhadap lambang kenegaraan seharusnya dijadikan pasak utama dalam kehidupan warga negara Malaysia. Seterusnya, sebuah negara yang cintakan negara dan mempunyai kepelbagaian bangsa, budaya dan tanggungjawab mempertahankan negara perlu dipikul semua rakyat. Kita perlu menerima perubahan kontemporari dengan minda terbuka selaras dengan Malaysia baharu dan norma baharu. Akhir sekali, tidak kepedulian terhadap lambang kenegaraan akan menjadi generasi era 4.0 miskin jiwa dan cita-cita. Justeru itu, penerapan jiwa yang merdeka diperluaskan dalam konteks masyarakat di Malaysia, persediaan mendepani cabaran dan peluang IR 4.0. Penilaian bukan berdasarkan keputusan peperiksaan semata-mata, sebaliknya perlu dilihat dalam aspek penggunaan dalam kehidupan seharian juga.
Kementerian Pendidikan KPM perlu melipat ganda usaha untuk meningkatkan penguasaan bahasa kebangsaan dalam kalangan pelajar SJKC dan SJKT.